Terima kasih kerana masih lagi memberi tumpuan kepada perbincangan ilmiah kita pada malam ini. Forum perdana dengan tajuk Simpulan Kasih dibawakan khas bersama oleh Biro Agama Bahagian Sempurna, Yayasan Taqwa, Bank Rakyat, Pejabat Daerah Sempurna dengan kerjasama erat JAKIM dan juga RTM memungkinkan kita dapat mengikuti forum perdana Ehwal Islam pada malam ini. Sebagaimana yang saya war-warkan sebentar tadi, kita akan memberi ruang kepada penonton-penonton forum perdana yang hadir ribuan ke Padang Pekan Sempurna ini untuk mengambil bahagian, untuk mengemukakan pandangan atau persoalan. Sila perkenalkan diri dan dari mana. Silakan kalau sudah ada bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang salam tu dari mana ni tuan ni? Saya dari Sempurna juga. Dari Sempurna ya. Nama saya Haji Abdul Rahim bin Haji Oting. Di negeri Sabah ini, khususnya di daerah Sempurna, Ustaz, Ya. kita ada pelbagai bangsa. Betul. Di sini bangsa Bajau lah yang paling ramai. Bajau ini pun ada kumpulan-kumpulan dia. Ada Bajau Kubang, ada Bajau Ubian, ada Bajau Simunul, ada macam-macam Bajau lagi. Ya. Saya nak tanya dengan Ustaz dan ahli panel yang ada, khususnya Tuan Ustaz Sarip Adul, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk menyatu padukan etnik yang begitu ramai di negeri Sabah ini untuk sama-sama membangun negara kita ini, khususnya negeri Sabah kita ini bersama dengan pimpinan yang ada sekarang. Saya nak minta Ustaz Sarip, kalau ada sikit respon yang disebutkan oleh Tuan Haji Abdul Rahim tadi tentang langkah-langkah ataupun usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk kita memastikan supaya masyarakat yang ada pada hari ini, yang pelbagai kaum di negara kita khususnya yang majmuk ini, yang perlu kita sama lakukan, tak kiralah masyarakat, pemimpin, orang atasan, orang bawahan, orang tepian dan sebagainya, untuk sama-sama kita lakukan bagi mengekal ataupun menyuburkan semangat perpaduan ini. Terima kasih pengerusi. Terima kasih saudara yang bertanya. Saya bukan orang Bajau, tapi peminat Bajau. Ya. Kan, peminat orang Bajau, insya-Allah. Isteri kan? Bajau. Isteri pun bukan Bajau. Bukan juga. Tak tahulah yang akan datang, insya-Allah. Akan datang. Gurau-gurau saja ya. Dah balik saya malam ini. Itu pasal isteri tak datang malam ya, itu. Ya, kalau dah balik kita malam ini. Kan. Tapi latok di sini memang sedaplah. Kan. Jadi tuan-tuan, memang kalau kita lihat di Sabah ni hebat. Di mana-mana tempat pun, kalau di tempat saya, kalau di belah-belah Sindumin, Sepitang, kita ada kedai makan. Dalam tu biasa kan kalau kita di Sabah, dia ada yang jual air tu mungkin orang Cina ataupun bangsa lain. Tapi dia ada stall yang jual soto, coto. Tak kira lah Makassar ke, Banjar ke, kan? Rojak ke. Jadi orang Cina pun masuk kedai itu, orang Kedazan masuk kedai itu, orang Bajau masuk kedai itu, orang Kedayan masuk kedai itu. Ini fenomena biasa. Kalau di Sabah atau begitu juga di Sarawak. Fenomena biasa. Bahkan kalau kita lihat di sini kenduri kendara dihadiri oleh pelbagai bangsa, ini benda biasa. Macam disebut oleh Ustazah Nurdiana, kan? Ada orang Kedazan kahwin dengan Cina jadi Sino Kedazan, Sino dusun, kan? Ada orang Brunei kahwin dengan dusun berudu, kan? Macam-macam. Tak adalah yang itu. Itu tak termasuk. Boleh pun kalau nak buat. Jadi kalau kita lihat, ini hebatnya negeri Sabah yang mungkin tidak ada pada negeri-negeri yang lain. Kerana itu kalau kita lihat benda ini perlu dikekalkan. Perpaduan seperti ini perlu dikekalkan. Tapi bukan hanya perpaduan sekadar untuk kita kata mengikat kasih sayang, kehormonan biasa. Kalau boleh perpaduan ini sampai ke tahap persefahaman, kerjasama untuk membangunkan negeri dan negara. Tidak salah dalam Islam. Dalam Islam tuan-tuan, buatlah apa pun untuk mengikat perpaduan ini, asalkan landasan dia mesti kembali kepada Islam. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tidak. Bahkan kita yakin bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah kepada manusia, yang mengatur urusan manusia, paling tahu sistem apa, konsep apa, undang-undang apa yang akan, kalau mereka lakukan, mereka akan bersatu padu. Kerana itu kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika hijrah, kita baru saja menyebut mahal hijrah, Rasulullah mengupah Abdullah bin Uraiqid, nama Abdullah, tetapi dia musyrik. Sebab percaya dengan amanahnya, percaya dengan kejujurannya, percaya dengan kepakarannya untuk menjadi penunjuk jalan. Kerana itu para ulama menyebut, tak salah kita bekerjasama untuk membangun negara, untuk membangunkan kehidupan, untuk membangunkan negeri ini, ekonomi dan sebagainya.
bersama dengan orang bukan Islam selagi mana matlamatnya jelas dan berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua benda dibenarkan. Ya. Pernah Rasulullah ketika sebelum hijrah diajak oleh musyrik Mekah. Dia kata, Muhammad, kita cuba bertolak ansur sikitlah. Daripada bergaduh ni kita tolak ansur. Apa dia tolak ansur dia? Ada hari-hari engkau ikut kami, kita sembah balik patung-patung berhala yang disembah oleh nenek moyang kita. Ada hari-hari kita sembahyang cara kamu. Turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Soal akidah, soal-soal benda seperti ini, keagamaan, mereka bebas anut agama mereka, mereka jangan kacau agama kita. Dan kita bebas anut agama kita, jangan kacau agama mereka. Dan tidak boleh ada plural dalam beragama. Islam juga menolak liberal dalam beragama. Kerana Islam, agama lain. Walaupun kita yakin dengan kebenaran agama kita, tapi ini tidak menghalang untuk kita berbuat baik dengan orang-orang yang tidak sependapat dan tidak seagama dengan kita. Bahkan matlamat Islam diturunkan sebenarnya adalah supaya manusia ini hidup kekal, aman, makmur. Dan kita doakan negeri Sabah ini mudah-mudahan kekal sebegini, insya-Allah terus maju. Dengan sini banyak Ustaz, saya pun banyak lagi bangsa-bangsa lain yang saya tak pernah jumpa pun. Pelik-pelik, namanya pun pelik-pelik, bahasanya jangan kira lagi lah. Makanan juga pelik-pelik kan, tetapi kita boleh hidup harmoni puluhan tahun semenjak merdeka hinggalah ke hari ini. Ini hebatnya di Sabah dan kepimpinan yang ada. Wallahu a'lam. Maksudnya Ustaz, apa sahaja tindakan, apa sahaja usaha yang kita lakukan mestilah berasaskan kepada Al-Quran, berasaskan kepada sunnah, tidak lari daripada akidah, tidak lari daripada syariah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, sebab awal-awal kita lari daripada konsep ini, yakinlah bahawa tidak akan ada perpaduan di sana, bahkan malapetaka dan huru-hara. Sebab awal-awal lagi kita ingkar dengan yang pencipta manusia, yang meletakkan undang-undang perpaduan tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dah habis tadi Ustaz. Dah Ustaz tanya, saya jawab balik lah. Okey, terima kasih. Baik, kita nak bagi satu lagi peluang yang ada pada malam ini untuk mengemukakan pandangan atau persoalan tentang tajuk simpulan kasih yang kita perbincangkan ini. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang sempurna juga? Iya. Ya, siapa nama tu, Puan? Haja Syaran Haji Hajabul. Soalan saya begini, bagaimana mungkin negara kita ini boleh bersatu sedangkan kehidupan masyarakat berbeza dari segi kepercayaan, agama, adat resam dan budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Haja. Baik, itu soalan yang sangat ringkas saja. Kalau Ustaz Sarip dah jawab tadi, ini peluang Ustazah barangkali kalau ada respon terhadap persoalan. Saya kira Ustazah dapat jelas apa yang diutarakan. Dia kata macam mana kita nak buat, nak mengusahakan, nak mewujudkan perpaduan sedangkan kita ni dilahirkan dalam latar belakang yang berbeza, agama yang berbeza, cara hidup, adat dan budaya yang berbeza. Macam mana? Mustahil dia kata ni nak buat perpaduan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak ada yang mustahil kerana bagi saya negeri Sabah telah merealisasikan apa yang ada pada hari ini ya. Malahan kadang-kadang satu rasa bingung juga nak tulis di surat lahir anak kita. Saya sendiri, anak saya mempunyai 5 suku sakat lah ya. Jadi bila nak tulis dekat surat lahir tu, yang mana satu kita mau tulis ya? Bugis ada, Bajau ada, Cina ada, Kadazan ada, Dusun ada, Iranun ada. Jadi kita tak tahu nak tulis yang mana satu. Sebab itu kalau di Sabah ni ya, mungkin satu perbezaan berbanding di negeri-negeri yang lain, suku sakat tu kena tulis juga yang mana satu ya. Sama ada ikut suku bangsa bapa ataupun mak, diberi pilihan kepada ibu yang mendaftarkan itu. Jadi bagi saya perkara ini tidak mustahil, kerana apa yang berlaku pada hari ini banyak mengajar kita bagaimana konsep keterbukaan sebenarnya. Ya, sifat keterbukaan kita di dalam menerima budaya, adat, bangsa, agama sesuatu kaum itu akan membawa kita kepada hidup aman, damai dan harmoni. Malahan ini berlaku sendiri Tuan Pengerusi ya, pada diri saya. Suatu ketika bila saya bekerja di satu lokasi di mana rakan-rakan saya majoritinya tidak beragama Islam, tetapi apabila kami diberi tugas untuk bekerja,
masuk waktu saya perlu bersembahyang, maka saya akan minta tolong kepada rakan saya yang tidak beragama Islam untuk menggantikan tempat saya. Begitu juga apabila hari dia bertugas pada hari Ahad, yang mana pada ketika itu dia terpaksa pergi ke gereja, maka saya ditugaskan pula dan secara volunteer saya bertugas untuk menggantikan tempatnya tadi. Jadi di situ memperlihatkan kepada kita sebenarnya apa yang berlaku khususnya di negeri Sabah dan juga di Malaysia. Ya, bukan satu perkara yang mustahil kalau sekiranya sifat keterbukaan ini menjadi budaya kepada kita. Tetapi keterbukaan ini tidaklah sampai membawa kita melepaskan asas-asas yang telah digaris pandukan seperti mana yang disebutkan oleh panel pertama tadi. Dan kita melihat juga bagaimana sebenarnya di dalam budaya keterbukaan ini adanya sifat tolak ansur, tasamuh. Yang disebut di dalam peradaban Islam itu perlunya ada tasamuh. Tasamuh ini tolak ansur. Ada setengah perkara mungkin kita tidak boleh terima bila kita sampai ke satu tempat tu, ya, tapi kita tidaklah mencela dan mengatakan ketidaksetujuan kita pada ketika itu, tapi kita menghormati apa yang ada. Seperti mana kadang-kadang kita sampai satu tempat adat dia berbeza, ya. Contohnya lah tata cara untuk berkahwin pun berbeza. Ya, maksudnya adat-adat dia, cara makan, makanan yang disediakan dan seumpamanya. Tetapi di situ kita perlu ada sifat tolak ansur, ketenangan di dalam diri kita untuk meletakkan bahawa ini adat di tempat ini, maka saya harus menghormati keadat ini. Dan kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan kita. Sama ada kita ini dari bangsa Bajau kah? Yang Bajau ini yang dengan suku sakatnya, pecahan-pecahannya yang begitu banyak, Kadazan kah? Dusun kah? India kah? Cina kah? Ya, Allah sudah sebut kita ini semua adalah mulia. Ya, berarti mulia ini adalah satu perkara yang begitu tinggi nilainya dan adanya maruah yang perlu dijaga. Malahan Imam Al-Alusi ada menyebutkan di dalam tafsirnya, di dalam membincangkan ayat ini, ia menyatakan bahawa satu bangsa itu sama ada dia mempunyai kelemahan, jahatkah dia, baikkah dia, dia pasti ada kehormatannya yang wajib kamu hormati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita di sini apa yang berlaku, yaitu sifat keterbukaan, tolak ansur. Dan yang paling penting sebenarnya ini juga telah berlaku di kalangan kita bila berlakunya suasana percampuran. Dan salah satu kita lihat bagaimana cara di dalam ciri-ciri ketamadunan Islam itu diceritakan malahan daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi kita melihat bagaimana suasana perkawinan campur itu ya menjadi satu budaya yang membawa kepada perpaduan sehingga tersebarnya agama Islam di kalangan umat Melayu pada ketika itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas pada kita tidak ada yang mustahil, tetapi yang paling penting kita mesti mempunyai satu sikap, yaitu sifat keterbukaan yang menghormati asas teologi anutan masing-masing, dan yang paling penting juga bertolak ansur antara satu dengan yang lain yang menjadi kunci kepada kita untuk hidup dengan penuh keharmonian. Wallahu a'lam. Keterbukaan dan toleransi yang Ustazah utarakan itu tadi merupakan antara intipati yang perlu kita fahami, yang perlu kita garapkan di kalangan masyarakat kita yang bermacam pelbagai kaum yang disebut oleh Ustazah tadi, berpuluh-puluh yang kalau kita nak senaraikan kita sendiri pun kita tak ingat ya. Jadi saya harap kepada Puan Hajah yang mengemukakan pandangan soalan itu tadi sudah jelas dan dapat memahami tentang tidak ada perkara yang sukar untuk melakukan kebaikan. Cuma kefahaman kita, tindakan yang perlu kita laksanakan itu perlu kita garap dan perlu kita atur selaras dengan budaya dan adat resam masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan berhenti rehat sekali lagi sebelum kita meneruskan perbincangan ini. Jangan ke mana-mana, kita akan bertemu sekali lagi selepas ini.